Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haziq bin Mustafa dan kumpulan saya iaitu kumpulan 2 akan membentangkan interaksi antara tamadun Melayu Melaka dan tamadun Barat. Okey, untuk pengenalan, uh, saya akan sedikit sebanyak menceritakan tentang sejarah antara dua tamadun tersebut. Okey, pengenalan. Mempelajari sejarah adalah proses menghafal fakta-fakta yang dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada pembaca sejarah. Dunia Melayu adalah suatu rantau politik dan ekonomi yang sangat strategik sejak zaman prasejarah lagi. Okey, untuk sejarah tamadun Melayu Melaka, ataupun dalam erti kata lain Kesultanan Melayu Melaka adalah sebuah kerajaan Melayu yang terkenal dan termasyhur di Asia Tenggara. Kerajaan ini diasaskan oleh seorang putera Sriwijaya yang berasal dari Palembang iaitu Parameswara di antara tahun 1400 hingga tahun 1403. Pada awalnya, Melaka bukanlah sebuah kerajaan Islam. Hal ini berubah pada tahun 1409 apabila Parameswara menikah dengan seorang puteri dari Pasai. Agama Islam dijadikan sebagai agama rasmi Kesultanan Melayu Melaka oleh Muzaffar Shah. Pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka berterusan selama lebih 1 abad sehingga apabila Kesultanan Melaka tewas di tangan penjajah Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque yang menyerang Melaka pada tahun 1511. Selepas itu, saya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang sejarah Tamadun Barat. Okey, Tamadun Barat bermula daripada kebangkitan masyarakat Eropah yang menolak dan melawan pemerintahan golongan gereja Katolik yang menindas, mengongkong dan menzalimi rakyat Eropah yang inginkan perubahan ketika itu. Golongan gereja tersebut melarang sebarang perubahan kecuali perubahan suatu idea atau kehendak daripada golongan mereka sendiri. Akibat daripada itu, wujudlah sebuah golongan baharu iaitu golongan Protestan. Sementara itu, pihak revolusi dan pemikir muncul dan golongan gereja tersebut dianggap mementingkan hak pribadi dan bukan lagi mementingkan hak masyarakat dan negara. Oleh itu, terlahirlah konsep dalam masyarakat barat iaitu kehidupan yang berasaskan kepada alam nyata atau reality, atau dalam erti kata lain, realitas. Konsep dan corak tersebut digelar secularism. Konsep ini telah menjadi titik tolak kepada peraliran zaman gelap atau Dark Age kepada zaman Renaissance. Pada zaman Renaissance, terbina masyarakat baru barat berasaskan sejarah tamadun Yunani yang berlandaskan logik akal. Yang kedua, objektif kajian untuk tajuk proposal ini. Objektif utama kerja kursus nilai dan tamadun ini adalah untuk, yang pertama, memenuhi syarat kelulusan mata pelajaran ini. Kedua, di samping itu, kerja kursus ini membolehkan kami mendapat sedikit sebanyak ilmu sejarah tamadun Melayu Melaka dan juga tamadun Barat. Yang ketiga, selain itu, secara tidak langsung kami ingin mengambil contoh dan iktibar dalam kejadian-kejadian yang berlaku dalam tamadun tersebut. Dan yang keempat, kami memberi fokus terhadap sejarah dua tamadun tersebut, faktor-faktor berlakunya interaksi antara tamadun, sumbangan dan kesan-kesan dari segi positif maupun negatif dari dua tamadun tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa Adibah binti Yusof dari AM2285A. Sekarang saya akan menerangkan bahagian interaksi. Pertama sekali, saya akan menerangkan apa itu interaksi. Interaksi bermaksud hubungan aktif yang saling bertindak balas atau saling mempengaruhi antara satu sama lain. Tamadun boleh diibaratkan seperti manusia yang akan berinteraksi secara fitrah
sesama sendiri bagi memenuhi keperluan hidup yang tidak mungkin tercapai jika ia bersendirian. Secara umumnya, interaksi antara tamadun dapat memberi maksud sebagai hubungan, pertemuan, komunikasi antara individu, kelompok, masyarakat dan negara. Interaksi antara tamadun berlaku kerana wujud semangat toleransi yang tinggi serta sikap saling hormat-menghormati antara sesebuah tamadun. Ia juga berlaku kerana tujuan tertentu dan secara langsungnya maupun tidak langsung, sama ada di peringkat perkongsian, nilai, idea, institusi dan insan. Sekarang, saya akan menerangkan kewujudan interaksi antara Kesultanan Melayu Melaka dan Tamadun Barat, iaitu melalui perdagangan. Perdagangan telah menjadi kunci yang mewujudkan kemakmuran ekonomi kepada Kerajaan Melaka selain menjadi kuasa politik dengan kedudukan Melaka yang menguasai seluruh kawasan laluan perdagangan di Selat Melaka. Ia juga telah menjadi kuasa ekonomi terbesar di Nusantara. Kedudukan Melaka sebagai sebuah pelabuhan dan pusat perdagangan yang unggul bukan sahaja mendapat perhatian masyarakat Timur, tetapi juga orang-orang Eropah di Barat. Ketika pemikiran merkantilisme sedang berkembang di Eropah, mereka mula mencari sumber-sumber asli. Kekukuhan Melaka dalam penguasaan ke atas laluan-laluan perdagangan utama ini telah menjadikan Melaka sebagai perhatian kuasa-kuasa politik dunia. Keadaan politik di Selat Melaka yang aman menjadi kunci ekonomi dunia kerana ia terletak di antara dua pusat tamadun manusia, iaitu China di timur dan India di barat. Dari India pula, dunia dihubungkan dengan Arab dan Eropah melalui Mekah dan Aden. Kerana itu juga, Nusantara turut dikunjungi oleh para pedagang dari Arab sejak abad ke-6 Masihi. Selain daripada itu, selepas kejatuhan Granada pada 1492 Masihi, negara-negara Kristian Katolik di Eropah turut menjadikan Melaka sebagai sasaran mereka untuk menghancurkan Islam. Gerakan itu untuk menguasai pusat perdagangan di Melaka yang dibuat oleh Portugis telah membawa kepada penjajahan pada 1511 Masihi. Walau bagaimanapun, bagi rakyat Islam di sana, kemajuan perdagangan ini dimanfaatkan untuk mengembangkan dakwah Islam di seluruh kepulauan Melayu. Kedudukan strategik Melaka yang menguasai laluan perdagangan tersebut di dunia itu iaitu Selat Melaka. Selat Melaka telah menjadikan Melaka sebagai sebuah pusat perdagangan terpenting di dunia. Seterusnya, terdapat seorang penulis Portugis ada berkata mengenai Melaka, iaitu Melaka ialah sebuah pelabuhan yang terkaya sekali dengan ramainya pedagang-pedagang yang berjual beli secara borong dan banyaknya perkhidmatan perkapalan yang datang dari seluruh dunia. Daripada kenyataan yang mereka cukup kagum dengan keagungan Melaka dalam bidang perdagangan, maka Tom Pires menggambarkan pula kekuatan ekonomi Melaka terhadap dunia dengan menganggap Melaka adalah emporium dunia, di mana apa-apa sahaja barang dagangan yang ada di dunia ini dapat sahaja dibeli di Melaka. Walaupun Portugis telah menduduki Tanjung Harapan, Hormuz dan Goa, mereka melihat bahawa untuk menguasai dunia, mereka mesti menguasai Melaka sama ada dari segi perdagangan atau politik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Aiman dan saya akan menjelaskan tentang faktor berlakunya interaksi antara dua tamadun, iaitu Tamadun Melayu Melaka dan Tamadun Barat. So, faktor yang pertama adalah perkongsian idea dan seni. Setiap tamadun mempunyai idea, kreativiti dan inovasi yang tersendiri. Dengan berlakunya proses interaksi antara tamadun, terjadinya asimilasi pemikiran. Idea-idea dan kreativiti tersebut dikongsikan,
ke arah penambahbaikan tamadun serta untuk memajukan tamadun masing-masing. Yang kedua, percambahan budaya. Setiap tamadun mempunyai budaya masing-masing. Kepelbagaian tamadun telah menyebabkan percambahan budaya yang positif. Dari segi aspek pemakanan, kita boleh ambil contoh daripada masyarakat India yang telah banyak mempengaruhi tamadun-tamadun yang lain. Seperti contoh yang saya katakan tadi, makanan yang berasaskan roti dan kari dapat dilihat sebagai kesan interaksi antara tamadun kita sekarang ini. Selain dari aspek pemakanan, masyarakat juga telah memperkenalkan budaya berinai kepada tamadun-tamadun lain serta dapat dilihat jelas pada masyarakat Melayu yang mempraktikkan budaya berinai tersebut pada zaman kini lah. Lagi-lagi kalau zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Yang faktor ketiga adalah perkembangan agama. Interaksi antara tamadun membolehkan penyebaran sesuatu agama. Agama Islam tersebar ke pelosok dunia di China, India, alam Melayu dan merupakan agama yang paling berpengaruh dari 711 Masihi sehingga ke 1492 Masihi di bawah pemerintahan orang Umar Al-Andalus. Masyarakat di tamadun Melayu menerima ajaran Islam sebagai agama mereka, tetapi tetap menerima ajaran lain atau masih mengamalkan fahaman nenek moyang mereka, seperti kita melihat contoh seperti agama Kristian, agama Buddha dan sebagainya. Okey, yang terakhir untuk faktor yang berlakunya interaksi antara tamadun adalah kedudukan geografi. Seperti yang kita tahu bahawa bumi Melaka pada zaman Kesultanan Melayu Melaka merupakan antara negeri yang mempunyai kedudukan geografi yang strategik, di mana perairan Selat Melaka yang boleh menghubungkan antara aktiviti-aktiviti berdagang di kawasan negara barat dan timur. Pelabuhan Melaka juga terlindung daripada angin monsun dan menjadikan ia sebagai tempat tumpuan ramai dan persinggahan para pedagang. Selain daripada itu, berlakulah interaksi dan ketamadunan Melayu Melaka bersama tamadun barat melalui faktor geografi. Saya serahkan kepada next presenter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faziad dan saya akan meneruskan perbincangan kita mengenai kesan tamadun. Dari sudut positif, hubungan antarabangsa antara Kerajaan Melayu Melaka dan tamadun barat ini turut menjadikan Melaka sebagai sebuah pusat perniagaan yang mempunyai pelbagai bangsa sehingga dikatakan terdapat 84 buah bahasa dituturkan di Melaka. Natijahnya, penggunaan bahasa Melayu telah tersebar dalam kalangan pedagang sehingga bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa antarabangsa. Selain itu, hubungan antarabangsa yang dimeterai oleh Kesultanan Melayu Melaka dengan negara dan kerajaan luar telah memberikan peluang kepada pedagang dari Melaka sendiri untuk melakukan aktiviti perdagangan dengan negara luar di sekitar barat dan juga negara Asia yang lain. Penguasaan bidang perniagaan dalam kalangan pedagang Melayu juga telah membuka jalan kepada pedagang-pedagang Melaka untuk meluaskan kawasan bangsa seawal tahun 1726. Seterusnya, kita akan beralih kepada sudut negatif. Dari konteks ekonomi, Ghazali berpendapat bahawa negara-negara seperti Malaysia membangun akan sentiasa bergantung kepada negara barat kerana mereka kurang mahir dari segi teknologi dan kekurangan tenaga buruh yang mahir. Tambahan pula, kedatangan barat dalam sistem kerajaan telah dibawa oleh mereka hanya menguntungkan diri mereka sahaja, iaitu berat sebelah. Hal ini menyebabkan negara-negara membangun atau daerah-daerah membangun suka untuk mendapat keuntungan maksimum
yang dapat digunakan untuk membantu rakyat mereka. Aspek politik pula ialah aspek yang paling terkenal kerana sistem pentadbiran yang dibawa oleh tamadun barat yang menyebabkan sistem pentadbiran negara menjadi huru-hara. Selain itu, suasana politik juga menjadi tidak telus dan kotor dengan rasuah dan riba. Oleh itu, keadaan ini menyebabkan tanah negara-negara yang dipijak oleh pengaruh barat ini menjadi lemah dan bergantung kepada mereka kerana mereka berpengaruh besar di dunia. Ini membuat negara tidak dapat membuat sesuatu keputusan mereka mendapat persetujuan daripada kuasa barat. Justru, ini dapat memperlihatkan bahawa negara-negara membangun akan sentiasa ditindas dan diberi layanan yang tidak adil oleh kuasa besar. Seterusnya ialah aspek media. Masyarakat Islam di seluruh pelosok dunia menghadapi kesukaran untuk menonjolkan diri kerana pihak kuasa barat yang sering memburuk-burukkan agama Islam di mata dunia. Sebagai contoh, penganut-penganut agama Islam dikatakan penganas, pemberontak dan sering membuat kecoh dan melakukan kerosakan di muka bumi. Hal ini menyebabkan masyarakat dunia memandang serong terhadap seseorang Islam dan Muslim di dunia serta menjejaskan hubungan diplomatik, politik, perdagangan dan lain-lain yang terbina pada sebelum ini. Jika hubungan tersebut terus putus, ini akan menyebabkan kemesyaratan dan ekonomi negara. Dalam erti kata lain, kuasa barat yang maju dalam bidang teknologi dan maklumat menguasai media sebagai platform untuk menguasai pemikiran masyarakat dunia. Salam sejahtera, nama saya adalah Austalamid dan saya akan membentangkan tentang sumbangan dua tamadun tersebut. Yang pertama adalah dari segi pencapaian materials, iaitu kerajaan dan sistem pemerintahan, ekonomi dan juga kemahiran pembuatan. Yang kedua pula adalah dari segi intelektual, iaitu ilmu pengetahuan seperti komunikasi, bahasa, tulisan, persuratan, sastra dan juga sains. Yang ketiga pula adalah spiritual, iaitu terdiri pada agama ataupun kepercayaan. Saya akan membahaskan untuk yang pertama, iaitu pencapaian kerajaan dan sistem pemerintahan. Pencapaian tamadun Melayu dapat dilihat melalui kegemilangan Melayu pada lembaran sejarah masa silam. Setiap kerajaan Melayu ini mempunyai sistem pemerintahan masing-masing yang berasaskan undang-undang Islam. Sistem pemerintahan yang digunakan pakai ditulis pada naskah-naskah Melayu dan batu bersurat. Sebagai contoh, Undang-Undang Laut Melaka, Hukum Kanun Melaka yang digunakan dalam sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Pendidikan formal yang berasaskan Islam juga berteraskan kepada bidang pengajian Islam, iaitu Tauhid, Fiqh, Akhlak, Tafsir dan Sejarah Islam. Manakala bagi pendidikan informal pula ialah yang berlaku daripada kalangan masyarakat. Antara contoh-contoh pendidikan informal iaitu seperti kemahiran berfikir, berusaha, berbudi pekerti, bijak membuat tindakan, kemahiran teknologi, berpolitik dan kemahiran berekonomi. Sains telah wujud pada zaman-zaman terdahulu seperti Babylonians, Mesir, Yunani dan sebagainya. Setelah Barat mengambil alih kepimpinan dalam keilmuan sains dan teknologi pada kurun ke-6, dunia sains Barat maju dalam bidang materials telah menyingkirkan aspek spiritual. Oleh itu, kejayaan tamadun Barat mempersatukan sains dan teknologi, memanfaatkan ilmu tersebut dalam aktiviti ekonomi dan sektor sosial. Dari segi kemahiran, iaitu pembuatan, masyarakat Melayu terkenal dengan kemahiran. Setiap hasil pembuatan tersebut disemat nilai-nilai estetika dan falsafah Melayu yang berteras kepada agama Islam. Antara pembuatan Melayu yang terkenal adalah rumah panggung, bumbung limas, pakaian masyarakat Melayu yang memaparkan identiti dan jati diri Melayu dan sebagainya. Seterusnya, komunikasi pada tamadun Melaka dan tamadun Barat berlaku melalui hubungan perdagangan, diplomatik dan budaya. Hasilnya adalah
para pemerintah telah berjaya menjalin interaksi antara rumpun Melayu di seluruh wilayah alam Melayu dan juga semangat persahabatan. Sumbangan yang ketiga adalah spiritual. Spiritual adalah di mana agama ataupun kepercayaan yang disebarkan pada zaman tersebut. Antara faktor yang mempengaruhi penyebaran agama Islam adalah penasihat istana di mana para ulama dilantik untuk menjadi penasihat sultan dalam mewujudkan sistem pentadbiran Islam di Melaka. Manakala bagi tamadun barat, penyebaran agama berlaku disebabkan perdagangan di pelabuhan-pelabuhan tanah Melayu. Pergerakan para ulama melalui kapal-kapal dagang telah menyebabkan Islam tersebar dengan cepat. Antara faktor dari segi perdagangan juga memberi impak kepada penyebaran agama di rantau benua Asia, di mana Melaka pada masa tersebut merupakan pusat perdagangan yang utama bagi laluan kapal. Seterusnya, Kerajaan Melayu Melaka juga menggunakan undang-undang syariat dalam pentadbiran bagi mengurangkan kegiatan jenayah pada masa tersebut. Menurut banyak pengkaji, undang-undang Islam yang diterapkan di Pahang, Perak, Kedah, Aceh dan Brunei dan lain-lain adalah saduran daripada hukum kanun Melaka. Sebagai kesimpulan, boleh disimpulkan bahawa tamadun Melayu dan tamadun Barat mempunyai pelbagai pencapaian yang terbukti melalui catatan naskah, binaan dan bangunan, batu bersurat, karya seni dan sastera. Segala kebaikan dan impak positif yang berlaku disebabkan interaksi antara dua tamadun tersebut sewajarnya dihargai dan disema dalam jiwa masyarakat. Impak negatif dan kekurangan yang berlaku antara tamadun tersebut haruslah diingati agar tidak diulangi atau berlaku pada masa depan untuk melindungi hak-hak masyarakat antarabangsa. Kejayaan-kejayaan tamadun tersebut mempunyai hasil dan kesan yang tersendiri sama ada baik ataupun buruk. Tonggak kejayaan ini terletak pada pembentukan modal insan yang berpegang kuat pada agama, falsafah, bangsa, jati diri dan teguh budaya seperti yang luruh. Kekuatan modal insan telah berjaya membina kecemerlangan dan kehebatan tamadun-tamadun dunia.